dan kami akan membentangkan tugasan perkumpulan iaitu di bahagian China. Sebagai pengenalan, negara China dikenali sebagai sebuah negara yang besar dan juga merupakan salah sebuah tamadun terawal. Ini mempunyai pelbagai strategi termasuk dasar luar untuk pembangunan negara dan mencorak peristiwa sejarah dunia. Dasar luar adalah perangkaan sesebuah negara ke atas negara-negara lain. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan sesebuah negara daripada sebarang ancaman. Poin pertama, politik iaitu dasar luar hubungan diplomatik. China menggunakan konsep dunia yang harmoni untuk menunjukkan kebijaksanaan budaya Timur yang digunakan dalam aktiviti antarabangsa. Konsep ini bermaksud situasi yang harmoni dalam hubungan diplomatik antara China dan negara luar. Dasar ini adalah usaha untuk mewujudkan keharmonian dalam perbezaan antara negara maupun tamadun. Terusnya, dasar luar damai iaitu melaksanakan dasar luar damai yang merupakan amat telamat dasar luar China. China amat memelihara kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah bagi mencipta persekitaran antarabangsa yang baik. Dasar luar ini juga adalah usaha untuk memelihara perdamaian dunia dan mendorong pembangunan bersama. Ianya juga untuk mengelakkan supaya tidak tertubuhnya kumpulan ketenteraan atau perlombaan persenjataan kerana ia dapat mendatangkan kekacauan di dunia. Terusnya, dasar luar keamanan sejagat. Dasar luar ini adalah untuk mengawal keselamatan negara yang menyeluruh dan usaha untuk melindungi kepentingan utama negara. China dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang drastik pada hari ini adalah hasil daripada mengutamakan keselamatan negara. China amat menjaga hubungan dengan negara luar kerana ianya terdapat kebergantungan antara kedua-duanya. China amat berperanan aktif dalam tadbir urus di peringkat global kerana seperti yang setiap maklum, China merupakan salah sebuah negara yang berpengaruh dan juga salah sebuah negara yang terbesar di dunia. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menghuraikan perkembangan dasar luar yang berlaku di China dari aspek ekonomi bermula pada abad 1950 hingga akhir abad ke-20. Yang pertama ialah pemerintahan komunis, di mana ekonomi China berorientasikan kepada pasaran luar di bawah pimpinan Parti Komunis China yang dipimpin oleh Deng Xiaoping. Beliau menekankan kepada pembangunan semula ekonomi China dan membina pembaharuan terhadap ekonomi China dengan dasar yang tidak melanggar kepada kepentingan strategi besar bagi membangunkan ekonomi China. Pembangunan ekonomi China dalam peringkat antarabangsa memfokuskan kepada 4 sektor iaitu perindustrian, agrikultur, sains dan teknologi serta pertahanan negara. Bagi ekonomi dalam negara pula, China telah menetapkan kepada 3 elemen utama iaitu kebebasan dan peluang pendapatan masyarakat China bagi menjana pendapatan melalui hasil kerja keras dan kepintaran mereka, situasi yang unggul di bawah keadaan persaingan antara satu sama lain, dan terakhir persaingan antara pemimpin China dalam membentuk satu reformasi ekonomi. Reformasi yang dijalankan mendapat sambutan menyebabkan berlaku pertambahan dalam ekonomi China di samping kestabilan ekonomi. Terusnya ialah dasar buka pintu. Bagi dasar buka pintu ini ialah objektif asas bagi mendapat kerjasama ekonomi melalui perdagangan dengan negara asing dan menerima teknologi terkini dan dimasukkan ke dalam negara China. Dasar ini telah memberikan manfaat kepada China, terutamanya dalam menggalakkan pelaburan asing untuk datang berdagang ke negara China. Yang terakhir ialah kerjasama ekonomi China-ASEAN, iaitu China mula menunjukkan minat dalam meluaskan kawasan jajahannya dengan negara-negara dunia yang lain di mana mereka hendak menjalankan hubungan perdagangan dengan negara Asia. China percaya dengan sumber alam yang diperlukan oleh negaranya terdapat dalam negara-negara ASEAN dapat menambahkan lagi ekonomi negara China. Malah negara Asia juga mula menunjukkan minat bagi menjalankan hubungan perdagangan dengan China bagi mendapatkan satu pengalaman baru dalam membangunkan ekonomi negara. Malah hubungan perdagangan yang dijalankan di antara China dan Asia ini mendirikan habuan yang lumayan kepada kedua-dua belah pihak bagi meningkatkan ekonomi negara. Kesannya, hubungan perdagangan yang dijalankan bukan sahaja merancangkan lagi ekonomi negara, malah merapatkan lagi hubungan kedua-dua belah pihak. Hubungan diplomatik antara China dan juga Amerika Syarikat bermula pada tahun 1972. Awalnya, hubungan antara kedua belah pihak adalah tegang kerana perbezaan ideologi politik. Amerika Syarikat berpihak kepada blok kapitalis manakala China berpihak kepada blok komunis. Presiden China Mao Zedong membuat satu inisiatif iaitu menjalinkan hubungan dengan Amerika Syarikat kerana menyedari kelebihan berbaik baik dengan kuasa barat. Oleh itu, lawatan pertama Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon telah memulakan hubungan bilateral antara kedua belah negara. Pembukaan dasar luar China berlaku atas beberapa faktor. Yang pertama, dasar strategi jangka masa panjang yang mempengaruhi keselamatan China. Yang kedua,
Peningkatan kekuatan konvensional Soviet dan juga nuklear yang dikerahkan ke Asia menandakan sebuah ancaman secara langsung kepada China. Dan yang ketiga, pentadbiran Nixon adalah tidak memaksa China seperti mana Soviet memaksa pentadbiran China. Oleh itu, hubungan ini dilihat sebagai satu perkara yang memberikan keamanan kepada China. Hubungan diplomatik antara China dan Malaysia terjalin semasa Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdul Razak membuat lawatan pertama ke Beijing. China memulakan dasar berbaik dengan negara ASEAN dan juga negara dunia ketiga. China mengumumkan 4 prinsip perhubungan China-ASEAN. Yang pertama, China akan mengikuti 5 prinsip keamanan dan hubungan antara negara. Dan yang kedua, China menentang sebarang bentuk hegemonisme dalam apa jua keadaan. Dan yang ketiga, hubungan ekonomi China dengan negara lain adalah berdasarkan prinsip persamaan, keuntungan dan keamanan bersama. Dan yang keempat, China mengamalkan prinsip kebebasan saling menyokong antara satu sama lain dalam hal ehwal antarabangsa. China membantu pembangunan ekonomi negara Malaysia dalam aspek ekonomi, sains, pelancongan dan sebagainya. Pembangunan ekonomi China yang rancak dimungkinkan oleh kerjasama antara Malaysia dan juga China. Hal ini memperlihatkan bahawa kerjasama antara kedua-dua negara amat penting dan memerlukan antara satu sama lain. Kesimpulannya, pelbagai aspek yang membantu kepada perkembangan dasar luar China pada tahun 1950 sehingga akhir abad ke-20. Aspek inilah yang membantu kepada kemajuan negara China dan dilihat semakin berkembang sehingga kini. Kemajuan negaranya tidak dapat disangkal lagi apabila China merupakan adalah salah sebuah negara yang paling hebat di dunia yang dipandang tinggi oleh negara luar yang lain.